Belanjawan 2025 berjumlah RM421 bilion merupakan satu belanjawan yang cukup besar walaupun negara sedang menanggung beban hutang yang cukup besar iaitu RM1.17 trilion merangkumi 64.3% daripada KDNK negara. Oleh itu, belanjawan ini perlulah dibelanjakan dengan semaksimum dan tanpa ada sebarang ketirisan bagi memastikan rakyat dapat merasai setiap sen daripada belanjawan yang cukup besar ini. Tuan Yang di-Pertua, dalam perbahasan kali ini, Kulim Bandar Baru akan membawa isu-isu setempat dan juga isu-isu semasa bagi memastikan rakyat terbela serta mendapat perhatian yang sewajarnya daripada pihak kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, Kulim Bandar Baru ingin membawa beberapa isu kawasan, antaranya Kulim Bandar Baru ingin memohon daripada Kementerian Kesihatan iaitu berkaitan klinik kesihatan Kulim yang perlu dinaik taraf segera kepada Type 2 ataupun Jenis 2 memandangkan klinik kesihatan Kulim ini di mana struktur bangunannya menjangkau lebih daripada 60 tahun dan 70% daripada bangunannya daripada kayu yang semakin mereput dan tidak selamat untuk digunakan. Klinik kesihatan Kulim juga menjadi tumpuan orang ramai di mana dianggarkan pada setiap hari biasanya menerima kunjungan tidak kurang daripada 800 orang pesakit dan pada hujung minggu mencencah hampir 1,000 orang pesakit. Sebagai maklumat awal kepada Kementerian Kesihatan, bangunan klinik kesihatan Kulim ini terlalu daif. Peralatan yang lama, tempat rawatan yang sempit, berkongsi bilik, tidak selesa disebabkan kehadiran pesakit yang ramai pada setiap hari serta tempat meletak kenderaan yang cukup terhad. Oleh itu, saya mencadangkan supaya klinik kesihatan ini disegerakan pembinaannya dinaik taraf kepada Type 2 bagi keselesaan dan bersesuaian dengan jumlah pesakit yang ramai pada setiap hari. Selain itu, saya juga meminta KKM supaya dapat menaik taraf klinik desa Kampung Badlishah dan klinik desa Kampung Sedim kepada klinik kesihatan agar penduduk setempat mendapat lebih banyak kemudahan rawatan memandangkan jumlah pesakit yang semakin bertambah. Seterusnya, ucapan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan atas kelulusan penambahan bangunan Hospital Kulim yang dianggarkan ataupun bermula pada tahun hadapan. Tuan Yang di-Pertua, berdasarkan belanjawan 2025, tiada perincian khusus mengenai projek pembinaan lebuh raya Kedah Selatan ataupun lekas dari Sungai Petani ke Kulim Bandar Baru sebagai jalan alternatif kepada lebuh raya Utara Selatan. Lebuh raya sepanjang kira-kira 102 km ini akan melalui beberapa kawasan utama termasuk Serdang, Kulim dan Terap. Kos pembangunannya anggaran sebanyak 3.2 bilion dan ianya akan disiapkan dalam tempoh pembinaan sekitar 36 bulan. Projek ini bertujuan mempercepatkan perjalanan dan meningkatkan akses ke Utara Selatan serta menyokong pertumbuhan ekonomi di kawasan Kedah Selatan. Saya ingin bertanya kepada Kementerian apakah status lebuh raya lekas ini. Bagi jalan FT 136 Kulim Bandar Baru, saya sekali lagi ingin merayu kepada KKR supaya menyegerakan dan memberi peruntukannya secukupnya bagi menurap semula jalan yang boleh dikategorikan sebagai jalan daif sepanjang 45 km. Memasang lampu-lampu jalan di sepanjang jalan bagi keselesaan serta pengguna. Membina lorong-lorong, memotong dan membina beberapa jambatan baru bagi menggantikan beberapa jambatan yang uzur dan amat diragui segi keselamatan. Tuan Yang di-Pertua, Kulim High-Tech Park adalah satu kawasan perindustrian yang begitu pesat membangun dan berkembang. Isunya sekarang ialah kawasan Kulim High-Tech Park
menjadi kawasan yang cukup sesak terutamanya pada waktu puncak. Oleh itu, saya ingin mencadangkan kepada pihak kementerian supaya mencari satu kaedah bersesuaian bagi mengurangkan kesesakan, contohnya lebuh raya bertingkat ataupun pengangkutan awam. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin memohon supaya Pondok Polis Bandar Baru yang terlalu daif dan terlalu tua supaya dapat diperbarui dan dibina semula supaya memberi kesediaan kepada anggota-anggota yang bertugas di sana. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan telah melaksanakan skim sistem persaraan perkhidmatan awam SSPA yang berkuat kuasa bulan Disember 2024. Namun skim perkhidmatan pembantu takbir atau dikenali dengan gelaran kerani grade N19 hingga N28 terus ketinggalan dan mengalami keciciran grade dalam skim SSPA. Antara paling terkesan ialah pembantu takbir yang bertugas di sekolah, PPD dan JPN, yang kebanyakan pembantu takbir mempunyai kelayakan akademik diploma hinggalah ijazah sarjana. Kementerian Pendidikan seharusnya melihat kebajikan pembantu takbir yang mempunyai kelayakan akademik yang tinggi dengan memberikan allowance khas yang bersesuaian. Ini kerana beban tugas pembantu takbir di sekolah yang bekerja siang, malam dan pada hari Minggu untuk membantu perjalanan pengurusan sekolah, terutamanya pengurusan SSPA, yang mana ada sekolah yang mempunyai kerani yang mengurus semua urusan perkhidmatan dan kewangan di sekolah tersebut. Malah ada sekolah bertaraf pusat kos PTJ di kawasan saya hanya mempunyai seorang kerani saja. KPM juga memperkenalkan harus memperkenalkan jawatan ketua pembantu takbir grade N2 dan N3 yang sebelum ini dikenali sebagai pembantu takbir grade N22, 26, 28 hakiki. Isu seterusnya berkaitan bantuan per kapita sekolah. Memandangkan banyak sekolah mempunyai penghawa dingin, kos servis ditanggung oleh sekolah dengan peruntukan LPBT yang agak terhad. Sehubungan dengan itu, Kulim Bandar Baru mencadangkan agar KPM menyalurkan terus bantuan penyelenggaraan servis penghawa dingin ke akaun kerajaan sekolah untuk memudahkan urusan sekolah bagi keselesaan warga sekolah. Kulim Bandar Baru juga menyokong langkah KPM dalam bajet 2025 untuk menyelenggarakan surau dan kantin sekolah. KPM perlu melihat keperluan sekolah yang mempunyai masalah atap bocor atau bumbung yang bocor di surau dan masalah kantin yang uzur termasuk meja dan kursi pelajar. Tuan Yang di-Pertua, peranan PIBG di sekolah perlu diperkasakan. Kulim Bandar Baru mencadangkan agar KPM menyalurkan geran sekurang-kurangnya RM10,000 untuk PIBG menjalankan aktiviti, menyokong aktiviti di sekolah terutamanya sekolah kerajaan. Mungkin keutamaan boleh diberi kepada sekolah-sekolah di luar bandar dan pedalaman. Tuan Yang di-Pertua, Pembentangan Perbelanjaan 2025 memberi pelbagai reaksi daripada pelbagai golongan masyarakat. Salah satu yang dibimbangi oleh ramai orang ialah berkaitan perluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST yang secara tidak langsung memberi kesan kepada rakyat. Kesan perluasan SST ini walaupun dapat meningkatkan pendapatan kerajaan, membantu mengimbangkan kewangan negara dan mengurangkan kebergantungan pada hutang luar negara, namun impak kepada kos sara hidup rakyat akan meningkat di mana perluasan SST juga membawa kepada kenaikan kos barangan dan perkhidmatan yang dikenakan cukai. Kesan ini akan dirasai secara langsung oleh pengguna terutamanya pada golongan berpendapatan rendah yang mempunyai kebergantungan lebih tinggi kepada barangan keperluan harian. Pelausan SST ini juga memberi kesan secara kepada sektor perniagaan di mana boleh menambah beban kepada syarikat yang perlu menyerap
atau memindahkan kos cukai tersebut kepada pengguna. Oleh itu, pelaksanaan SST ini walaupun bertujuan untuk memperkukuhkan struktur kewangan negara, tetapi ia perlu disertai dengan pelbagai langkah sokongan bagi memastikan kesannya adalah positif dan adil kepada semua pihak serta tidak memberi tekanan kepada rakyat dan masyarakat. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin bertanya, siapakah golongan T15? Adakah T15 yang digolongkan oleh kerajaan ini adalah golongan yang mempunyai simpanan berjuta, puluh juta, ratusan juta, usahawan, ahli korporat atau milik aset yang banyak? Akan tetapi T15 ini ada juga yang merangkumi golongan bukan jutawan. Misalnya pasangan yang punya pendapatan lebih daripada 14,000. Mereka dikategorikan golongan T15. Mengikut tarifan kerajaan dalam sistem DOSEM T15 oleh Jabatan Perangkat Malaysia, T15 bermula daripada pendapatan RM13,295 dan ke atas. Jadi mereka digolongkan sebagai golongan maha kaya. Ramai misalnya golongan guru-guru yang akan termasuk dalam golongan maha kaya ini adalah sangat tidak adil. Golongan ini akan hilang subsidi petrol, perubatan, pendidikan dan sebagainya lagi. Hanya kerana pendapatan mereka mencecah lingkungan 14,000 tetapi telah pun digolongkan dalam kumpulan maha kaya. Mohon kerajaan pertimbangkan keadaan bagi menentukan golongan T15. Tuan Yang di-Pertua, kenaikan gaji minimum ke 1,700 memberi beberapa kesan yang ketara kepada majikan, terutamanya dalam sektor awam dan swasta. Berikut adalah beberapa kesan yang boleh dihuraikan. 1. Kenaikan kos operasi. Majikan perlu menanggung kos tambahan untuk menggaji pekerja. Ini mungkin memberi tekanan kepada perniagaan kecil dan sederhana yang mungkin menghadapi cabaran mengekalkan kos operasi yang stabil. 2. Kesan kepada produktiviti dan efisiensi. Dengan kos yang lebih tinggi, majikan mungkin mengharapkan peningkatan produktiviti daripada pekerja untuk memastikan pelaburan dan gaji serta hasil. Ini boleh membawa kepada latihan tambahan dan intensif produktiviti, tetapi juga mungkin meningkatkan tekanan kepada pekerja. Dan 3. Pengurangan bilangan pekerjaan. Bagi setengah majikan, terutamanya dalam sektor yang bergantung pada tenaga kerja besar tetapi mungkin margin keuntungan rendah, mereka mungkin terpaksa mengurangkan jumlah pekerja dan mengurangkan waktu kerja bagi menampung kos gaji yang lebih tinggi. Secara keseluruhannya, kenaikan gaji minimum ini boleh memberi kesan positif dan menambahkan baik taraf hidup pekerja, tetapi memerlukan strategi adaptasi daripada majikan untuk kekal berpotensi. Tuan Yang di-Pertua, akhir kata, berkaitan belanjawan 2025 ini, secara keseluruhannya walaupun terdapat banyak aspek positif dalam belanjawan 2025, namun beberapa cabaran dan kesan negatif perlu juga diambil perhatian. Sekian, terima kasih.